Okey. So yang nampak dekat sini ramai muka ni 40 lebih student yang ada bersama cikgu sekali ni. So ini adalah cikgu nak ajarkan semula tentang kuasa 2. Hari tu yang tentang kuasa 2 kita dah pernah beritahu dengan awak, iaitu sekolah rendah sebenarnya belum sebut lagi term-term ini kuasa 2, tapi ketahuilah kalau kuasa 2 itu maksudnya sesuatu nombor itu darab dengan nombor itu sendiri. 4 kuasa 2 maksudnya 4 darab 4. Yang tu awak dah faham kan? Dah hafal pun. Sebab dia sifir kan? Okay, now kita tengok this one. Cikgu share screen sekejap. Okay. Cikgu share screen. Okay, apa yang dimaksudkan ini kuasa 2. Square. Dalam Englishnya square. Okay. Kuasa 2 ini, kalaulah cikgu kata 4 kuasa 2, nanti awak masuk tingkatan 1, awak akan nampak ada 2 kecil dekat bawah, dekat atas tu. So itu maksudnya 4 kuasa 2, bukan 4 darab 2, tetapi 4 darab dengan dirinya sendiri. 4 times 4. Okay. Kalau 4 times 4, cikgu nak allow awak boleh, macam mana nak buat ni? Okay, awak boleh unmute. 4 kuasa 2 berapa? 16. Cikgu tadi tak ada buka mic. 16 Pak Haji dia. Okay, so yang ni kita tahu 16 sebab 4 darab 4, 16. Ini senanglah, nombor besar, nombor kecil. Kalau nombor besar, sebelum ini cikgu dah berikan awak nombor yang sepertinya 25 kuasa 2. Dah pernah kan? Satu lagi kalau 98 kuasa 2. Pernah cikgu ajar dalam slot sejahtera Asia yang lepas-lepas. Tak tahulah awak tengok ke tidak. So, lagi apa yang cikgu dah ajar dengan awak adalah kalau 102 kuasa 2. Hidayat tahu kot. Siapa ni? Idrina tahu kot. Isma Hazmi tahu kot. Dah belajar yang ni kan. Haziq tahu kot. Kita dah ulas dalam tajuk-tajuk yang lepas. Hari ini, sesuatu yang baru pula, iaitu cikgu berikan awak nombor besar, a 2-digit number, yang mana nombor di sebelahnya itu nombor yang pertamanya adalah 1. Contoh 21. 21 kuasa 2. Apa maksud 21 kuasa 2? Kita nak dengar dari awak sekejap. Maksudnya bukan jawapan. Maksud apa? Apa maksudnya? Darab. 21 darab 21. Darab 21. Very good. Okay. Faham maksudnya 21 darab 21. So kita letak dekat sini 21 darab 1 awak boleh kira, 31 darab 31 pun awak boleh kira, lagi apa lagi? 41 darab 41. 41 kuasa 2 lah. 41 square namanya dan in English. Okay. Seterusnya pula kalau kita pergi ke 51 kuasa 2. 2, 3, 4, 5, 61 pula kuasa 2. Okay. Okay, kita buat sini siap-siap. Okay. Jap. Tak tengok warna merah, warna biru lah. Okey. 21 kuasa 2 ini bermaksud 21 darab 21. Macam mana ayat matematiknya? Bukan ayat matematik. Bentuk lazim lah cikgu buat dengan awak macam ni. 21 darab 21 macam ni kan. Okey. Ada kaedah untuk mengira dengan agak pantas insya-Allah, iaitu 1 dan 1 ini akan menyebabkan nombor di belakang ini jadi 1. Okey. Seterusnya awak darabkan 2 dengan 2 ini. 2 darab 2 kita akan dapat 4. First tadi darab. Sekarang tambah. 2 tambah 2 pun dapat 4. Okey, maka kita semak sekejap. Betul tak? 21 darab 21. Awak tekan kalkulator ke awak buat bentuk lazim awak sendiri ke? Betul tak jadi 441? Betul tak ni? Betul tak ni? Betul. Betul cikgu. Betul. Betul cikgu. Betul cikgu. Betul cikgu. Betul. Okey. Seterusnya pula kita buat 31 kuasa 2. Kalau 31 kuasa 2 ini dianya adalah 31 darab dengan 31. Jom kita buat dekat sini 31 darab dengan 31. Okey, satu-satu ini satu letak di belakang. Okey, mula-mula tadi buat apa? Darabkan dahulu 3 darab 3 berapa? 3 darab 3 kita akan dapat 9. Okey, tulis soalan tulis.
Okey, cikgu rasa boleh faham ni. Kedua, tambah. 3 tambah 3 apa? 3 tambah 3 dapat 6. Inilah jawapannya. 961. Mungkin awak boleh cek, buat bentuk lazim macam biasa ke apa. Kita tengok 31 darab 31 betul tak? Betul pula aku. Okey, betul, bagus. Okey. 961. Nombor ni besar kan? Kalau kita nak darab manual macam biasa, agak dia tak susah, tapi panjanglah. Cara yang cikgu ajar ini insya-Allah dia lebih pendek. Betul tak Melvin Darrell? Setuju tak? Lebih pendek dia punya ni kan? Okey. Sebab matematik ini dia ada banyak kaedah. So kita belajar semualah. Khairi okey ya? Okey, nice. So sekarang kita cuba kalau 41 darab dengan 41. Cuba buat macam cikgu buat ni . Cikgu rasa dengan mudahnya awak akan dapat juga jawapannya. Mana punya? Okey, 41 darab 41 kita compare kan kita punya jawapan. Okey, 41 darab 1 belakang ini jadi 1, 4 darabkan dahulu, 4 times 4 you get 16. Okey, 4 seterusnya tambah pula. 4 tambah 4 jadi 8. Inilah jawapannya. 1681. Cikgu nak tanya, semua yang mencuba ni sama tak dengan jawapan cikgu ni? Sama. 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 Cikgu. Sama. Siap dah. Okay, nice. Cepat kan? Nur Damia Patrisha, cepat tak cara ni? Cepat kan? Amigul Danish, are you okay? Okay ya? Okay ya? Oh, Amigul Danish. Okay. Okay ya? So, kita pergi ke yang apa tadi? 41 dah. Oh, 51, 61. Yang ni awak akan tengok nombor dia besar sikit. 51. Dekat zoom dekat tepi ni tak nampak, cikgu tak nampak pula muka cikgu sendiri. Muka awak je nampak ni. Okay. Now 51 pula. 51 kuasa 2 maksudnya 51 darab 51. 111. 5 times 5 is 25. 5 plus 5 is 10. Jangan letak 10 di sini. Caranya you just put 0 here and then 1 naik atas. Maka jawapan akhirnya 1 itu kena tambah dengan 5, maka menjadikan ini 6. Maka jawapan kita adalah 2601. Okey, cek. Okey, betul. 2601. Adli okey Adli? Berpusing-pusing dah cikgu tengok Adli. Okey. Okey, Khairi okey ya? Okey, nice. Sebastian. Ni Sebastian dah tak? Oh ya. Okey. Kalisha dah. Okey. Teruskan. 61 pula. Cikgu nak awak cuba dahulu for 61 square. Then team F jauh ni dari Kanoid ni. Okey. Team F boleh faham tak? Okay, nice, very nice. So 61 darab dengan 61 darab dengan 61, makanya kita akan mendapat, okay, nombor ni besar sikit lah kan. Tukar jap. Okay, ini 1, 6 darab 6 itu adalah 36, 36. Manakala 6 tambah 6 pula adalah 12. 2 di sini, 1 naik atas. Maka ini bukan 36 jawapannya adalah 37. Kita gunakan 7 di sini. 3721. Bisa dipahami? Awak try yang ni. Kalau cikgu sebut soalan, okay, sediakan pensel dengan kertas sekarang. Cikgu nak nombor besar sikit boleh tak? Okay, cikgu cuba nombor ni lah. Okay, ready. Okay, jap. Cikgu tak perlu stop share lah. Cikgu nak dengar suara awak. 71 kuasa 2, 71 square. Apakah jawabannya? Apa jawapan? 41. Apa?
5.041. 5,041. Ui, cepatnya terrornya awak ni. Oh, kita tengok sekejap. 71 darab dengan 71 111 49. Tapi awak cakap 5,000. Ni dah 4 je ni. Okey, 7 tambah 7 14. Satu di sini. Oh, macam tu. So ini jadi 1 tambah 9 jadi 10 kan? Satu ni atas. Oh, patutlah 5,041. Very good. Kita stop share. Okay. So dah faham sesuatu yang baru hari ni hari tu kita dah belajar 98 kuasa 2, 55 kuasa 2. So hari ni yang puluh tetapi di belakangnya ada nombor 1. Kuasa 2 ini adalah sesuatu yang agak besar lah darabnya besar. That's why cikgu kena ajar awak triks begini. Berguna nanti apabila awak masuk tingkatan 1. Okay, nak tingkatan 1 tahun depan kan masuk tingkatan 1 lagi. Adzik tu macam belum cukup umur tu. Hidayat tu belum cukup umur. Ayunisa. Okay, so itu sahaja perkongsian kita pada kali ini tentang matematik. So hope everyone enjoy dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Okay, bye-bye. Bye. Cikgu. Bye, cikgu. Assalamualaikum, salam sejahtera Asia. Selamat pagi kepada semua penonton Sejahtera Asia di mana saja anda berada. Terima kasih kami ucapkan dan yang pastinya kita bersiaran setiap hari 7.30 pagi hingga 8.30 pagi. Dan yang pastinya hari ini Sejahtera Asia bersama tetamu istimewa. Tidak lain tidak bukan yang pastinya akan berbicara tentang tajuk ya. Ni saya nak cakap dengan tajuk je, My Craft Shop, iaitu membeli belah produk craft dalam talian bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Sukri, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya. Assalamualaikum Yang Berhormat Datuk Seri. Waalaikumsalam. Apa khabar kita, sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Okey Datuk Seri. So kita tu berada di Kuala Lumpur Datuk Seri. Masih pada sebab parlimen masih bersidang. Ya, alhamdulillah. Semoga dipermudahkan dan sihat sejahtera lah. Okey, kita nak teruskan kepada persoalan yang pertama, iaitu baru-baru ini difahamkan MOTEK melalui Kraftangan Malaysia telah menganjurkan Majlis Pelancaran Portal e-Marketplace iaitu My Craft Shop, iaitu yang YB telah ketengahkan, dan boleh YB ceritakan pelancaran itu? Ya, terlebih dahulu kami di Craft Shop sini, di Kraftangan mengucapkan terima kasih kepada TVS dan bagi pihak Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, MOTEK, saya menyambut baik wujudan My Craft Shop atau singkatannya MCS. Ia merupakan satu-satunya platform e-marketplace bagi perkhidmatan secara dalam talian ataupun online yang berkonsepkan Global Rich Local Identity. Jadi platform ini membantu usahawan dan community craft tempatan mempromosi dan juga memasarkan produk craft keluaran mereka secara dalam talian, secara sekaligus dapat meningkatkan pendapatan mereka. Jadi My Craft Shop ini dilihat amat bertepatan dan selari dengan rangka tindakan ataupun blueprint kita, iaitu Ekonomi Digital Malaysia ataupun My Digital, yang dilancarkan oleh kerajaan pada 19 Februari yang lalu, 2021, baru lagi. Melalui dasar ini, usahawan dan community craft perlu mengambil peluang untuk menguasai teknologi bagi meningkatkan kemahiran dalam dunia digital untuk menaikkan kualiti dan taraf hidup. Mereka juga perlu segera mengadaptasikan digital sebagai satu norma yang baru dalam arus perdana.
kita ni dalam keadaan MCO kata orang kan, jadi kita perlu menyesuaikan diri. Jadi sedikit latar belakang berkaitan Minecraft Shop. Bermula pada 15 Oktober 2020, portal ini mula beroperasi secara go live bagi transaksi jualan. Majlis pelancaran Minecraft Shop diadakan pada 16 September 2021 baru ini di Kompleks Kraft Langkawi sempena pembukaan semula Pulau Langkawi melalui program Gelembung Pelancongan Travel Bubble Program. Pada 15 Oktober 2021 ini genap 1 tahun Minecraft Shop berada bersama dalam talian. Jadi menerusi Minecraft Shop, pengguna ditawarkan dengan kepelbagaian produk yang terdapat dalam ekosistem industri kraft merangkumi produk, bahan mentah, rekaan produk, perkhidmatan selepas pembelian dan maklumat berkaitan industri kraft negara. Menerusi platform ini juga pengguna ditawarkan dengan produk kraft tempatan mengikut bidang utama iaitu tekstil, hasil rimba, hasil logam, hasil tanah dan aneka kraft yang ditonjolkan mengikut kategori apparel, fashion dan accessories, gifts and souvenirs, home, garden and houseware dan hobbies and lifestyle. Jadi sejak Oktober yang lalu iaitu tahun 2020 sehingga 31 Ogos 2021. Platform ini berjaya menghimpunkan seramai 602 orang usahawan kraft dalam memasar dan mempromosikan sebanyak 20,384 stock keeping unit. Ada stok dia banyak secara digital dengan nilai produk sebanyak 6.8 juta ringgit. Dan bila kita lihat sekarang Yang Berhormat Datuk Seri, umum mengetahui kesan daripada pandemik COVID-19 telah banyak merubah landscape industri pelancongan, khasnya industri kraft, dan apakah inisiatif atau platform digital yang diusahakan serta diwujudkan untuk membantu usahawan kraft, terutamanya usahawan kraft di negeri Sarawak ini, Datuk Seri? Sekarang kita bercakap mengenai kraft di Sarawak. Inisiatif platform digital dapat membantu usahawan dan komuniti kraft yang berdaftar di bawah program Kraftangan Malaysia di seluruh negara. Sebagai agensi di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, Kraftangan Malaysia merupakan satu-satu agensi yang dipertanggungjawabkan untuk membangun dan memperkasa industri kraft negara. Jadi keadaan semasa serta penularan pandemik COVID-19 telah menjejaskan ekonomi negara dan turut memberi kesan kepada usahawan dan community craft. Ini disebabkan usahawan tidak dapat menjual produk craft secara fizikal di kedai dan di outlet seperti biasa. Termasuklah pembatalan dan penangguhan penganjuran, pelbagai aktiviti pemasaran dan promosi yang sekaligus menjejaskan sumber pendapatan. Selain itu, aktiviti pengeluaran produk juga tidak dapat dilaksanakan ikuran Perintah Kawalan Pergerakan Malaysia iaitu PKP yang dilaksanakan di seluruh negara bermula 18 Mac tahun 2020. Jadi namun dalam usaha memartabatkan industri kraft tempatan terutamanya serta membantu usahawan kraft, jadi Kraft Tangan Malaysia menyusun kembali program dengan merancang inisiatif baru dalam usaha memastikan usahawan kraft dapat terus menghasilkan produk untuk ditawarkan di pasaran. Dan saya nak kongsikan di sini antara inisiatif pendigitalan yang dibangunkan oleh Kraft Tangan Malaysia terdiri daripada Minecraft Shop, eCraft Bazaar iaitu melalui Facebook group, Craft on the Go ataupun COTG dan Google Arts and Culture ataupun GAC. Jadi Wan melalui inisiatif platform digital yang diperkenalkan secara tidak langsung membuka peluang kepada usahawan kraft dan pengguna untuk berurus niaga serta mendapatkan informasi berkaitan produk kraft dan perkhidmatan secara dalam talian pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Tadi kita bercakap mengenai Sarawak, inisiatif disediakan ini turut memberi manfaat kepada usahawan dan komuniti kraft di negeri Sarawak.
berdasarkan rekod sehingga 31 Ogos, usahawan kraft di negeri Sarawak ialah seramai 1,109 orang dengan 783 orang tenaga kerja dan nilai jualannya sebanyak 10.4 juta ringgit. Jadi daripada jumlah ini seramai 65 orang usahawan kraft negeri Sarawak telah menyertai MyCraft Shop dengan bilangan stock keeping unit sebanyak 1,481 unit. Manakala seramai 162 orang usahawan kraft negeri Sarawak telah menyertai Facebook group eCraft Bazaar dengan nilai jualan dijana sejumlah RM548,000. Jadi Wan, kewujudan platform ini dapat membantu, ini yang kita nak kongsikan, platform ini dapat membantu usahawan terutamanya di kawasan luar bandar yang kebanyakannya tidak mempunyai infrastruktur yang lengkap seperti capaian internet yang terhad. Ini biasalah di Sarawak kan. Di sinilah peranan Kraft Tangan Malaysia, cawangan negeri Sarawak, di mana mereka akan ke tempat usahawan kraft, mereka yang pergi di kawasan pedalaman tersebut bagi membuat pemilihan produk yang berkualiti untuk direkod serta didaftarkan sebelum dimuat naik ke dalam platform digital ini. Cawangan negeri juga turut berperanan sebagai pusat pengumpulan produk bagi memudahkan urusan penghantaran. Di sini saya nak kongsikan, selalu orang mengatakan mereka membuat produk tak ada orang nak beli. Jadi Kraft Tangan membantu untuk mengumpulkan produk ini. Jadi sebanyak RM400,000 telah diperuntukkan untuk melatih seramai 800 usahawan kraft yang telah dan akan terlibat dalam MyCraft Shop dengan beberapa kursus yang ditawarkan dengan kerjasama Institut Keusahawanan Negara ataupun INSCAM. Seperti pertama kita ada kursus asas fotografi dan videografi, kedua kita ada kursus copywriting, ketiga kita ada kemudahan MCS. Jadi latihan ini bertujuan untuk memberi pendedahan dan meningkatkan kemahiran usahawan kraft dalam pengurusan pemasaran secara digital, terutama dalam aspek penyediaan produk untuk dimuat naik di dalam portal MyCraft Shop. Selain daripada MyCraft Shop dan eCraft Bazaar, Kraft Tangan Malaysia juga membangunkan Craft on the Go. Yang Craft on the Go ini merupakan perkhidmatan pencarian geolokasi usahawan kraft secara digital dalam bentuk mobile app. Misalnya lah, katalah orang pergi ke Sarawak, pergi ke Kuching, di mana dia nak mencari beg penan, kononnya, bakul penan. Directory digital inilah membolehkan orang ramai mendapatkan maklumat mengenai usahawan kraft Malaysia dengan lebih pantas, mudah serta efektif pada bila-bila masa. Ia boleh menunjukkan ianya berada di Kuching Waterfront kah, di Main Bazaar kah. Jadi seramai 97 orang usahawan kraft negeri Sarawak menyertai platform ini daripada keseluruhan usahawan seramai 1,287 orang. Itulah cerita kita untuk Sarawak permulaannya, Wana. Dan nampak di sini Muhammad Datuk Sri, digital itu sangat penting dalam memastikan untuk kita menyebar luar lebih-lebih di kraft tangan yang kita faham di Sarawak ini pelbagai kraft tangan daripada etnik yang berbeza, kebudayaan yang berbeza, kita latar belakang yang berbeza, yang pastinya akan menghasilkan sesuatu kraft tangan yang paling unik. Sekiranya tidak ada digital ini Muhammad Datuk Sri, saya rasa mungkin agak sukar untuk ianya dikomersialkan ataupun menembusi pasaran global dan sebagainya. Jadi sedia maklum, sekarang memang digital adalah keutamaan kita. Selain daripada platform MyCraft Shop ni, apakah perbezaan sebenarnya Datuk Sri bagi e-marketplace yang ada dan juga apakah keistimewaan sebenarnya MyCraft Shop ni? Ya, portal MyCraft Shop ni sangat istimewa kerana ia satu-satunya portal membeli belah produk kraft 100% buatan usahawan tempatan.
menerusi Minecraft Shop, ia membolehkan pengguna mendapat maklumat berkaitan ekosistem industri kraft yang merangkumi aspek produk, rekaan produk, pembekal bahan mentah, informasi berbentuk video proses pembuatan, perkhidmatan selepas pembelian termasuk blended learning dan museum craft digital yang dibangunkan secara peringkat. Minecraft Shop ini juga dioperasikan sepenuhnya oleh anggota kerja kraft tangan Malaysia. Inilah menjadi kebanggaan kita di seluruh negeri, meliputi pengoperasian sistem, membantu usahawan kraft bagi persiapan produk, promosi dan urusan penghantaran. Dengan pemantauan yang menyeluruh serta bimbingan dari aspek digital ini, setiap usahawan kraft yang menyertai Minecraft Shop berpeluang untuk bersama-sama terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam pengoperasian sebaik sahaja menyertai Minecraft Shop ini. Jadi untuk makluman penonton jugalah kita kongsikan, Kraft Tangan Malaysia sedang dalam usaha membangunkan mobile app Minecraft Shop yang akan dilancarkan tidak lama lagi. Aplikasi ini boleh dimuat turun melalui Google Play dan App Store. Melalui penggunaan mobile app ini pastinya memudahkan pembeli melayari Minecraft Shop dengan hanya menggunakan peranti pintar seperti telefon mudah alih, melakukan transaksi pembelian produk kraft dengan lebih mudah dan selamat pada bila-bila masa sahaja. Jadi pelbagai tawaran istimewa disediakan di platform ini, termasuklah voucher rebate wang tunai RM30 bagi setiap gandaan RM100 untuk menggalakkan pengguna membeli produk kraft tempatan menerusi platform ini. Saya rasa saya nak sarankan di sini rakan-rakan kita di TVS juga untuk pergi ke kraft tangan kerana ianya agak murah dan bermutu tinggi. Bayangkan beli 100 dia tinggal jadi harga RM70. Jadi Kraft Tangan Malaysia juga menyediakan pelbagai kempen bermusim yang menarik dalam bentuk voucher dan potongan harga untuk dinikmati oleh pembeli di www.mycraftshop.com. Jadi selain mendapat perhatian dari peminat dan pembeli tempatan, Minecraft Shop juga mendapat perhatian pelayar laman portal dari dalam dan luar negara. Page view Minecraft Shop turut meningkat dan hingga kini telah mendapat lebih 800,000 orang yang melayar portal ini, termasuklah dari luar negara, antaranya dari Amerika Syarikat, United Kingdom, Ireland, Singapura, Indonesia, Brunei, India, Australia dan China. Ini saya nak kongsikan. Kenapa? Mungkin nak tanya macam mana negara-negara ni tahu. Sebab ada di kalangan mereka dah kata orang stranded di negara tersebut. Jadi mereka teringin dengan barang-barang yang daripada produk kita dari negara kita di Malaysia. Ada budak daripada Sarawak juga menyatakan kepada saya, mak saya berada di US. Jadi dia nak mintakan saya hantarkan ada beg yang dia dapat bakul daripada dia nampak dalam kita punya Minecraft Shop, dia minta anak dia kirim. Jadi di situ kita nampak dari luar negara pun boleh juga mengetahui apa produk yang kita ada. Jadi diharapkan sebaik saja urusan penghantaran boleh melepasi sempadan, promosi giat akan diperhebat untuk menarik pembeli dari luar negara. Kita mau lebih daripada 800,000 ya Wan. Kalau boleh melalui siaran ini mungkin kita dapat berjuta orang yang akan mengikuti siaran kita melalui online, dapat mengetahui apa yang kita ada untuk ditawarkan kepada orang di luar sana. Ya, terima kasih. Dan bila kita lihat yang berbuat Datuk Sri, platform ini sangat relevan sekarang dan yang pastinya dengan usaha sama daripada media dan juga apa kata orang tadi persatuan-persatuan mungkin yang berada di Sarawak ini boleh membantu untuk mengembangkan lagi untuk mempromosi Minecraft Shop ini. Dan yang pastinya Minecraft Shop ini saya rasa boleh naik setinggi apa nama kata orang ni platform belian-belian yang sering kita tengok di kaca TV dan sebagainya, insya-Allah. Dan selain daripada platform Minecraft Shop ni yang berhormat
Datuk Sri, apakah inisiatif serta bantuan lain yang telah disediakan oleh pihak Motek bagi membantu usahawan kraf di negeri Sarawak dalam menghadapi cabaran pandemik COVID-19 ini, Datuk Sri? Terima kasihlah. Ini peluang kita untuk mempromosikan Minecraft Shop ini dengan orang-orang kita di Sarawak. Dalam kita menghadapi cabaran pandemik COVID-19, selain dari menyediakan platform digital, bagi tujuan pemasaran, Motek juga melalui Kraftangan Malaysia menitik beratkan berkenaan pembangunan dan pemerkasaan community craft bagi memastikan usahawan craft terus kekal dalam industri ini. Di Sarawak, usahawan dan community craft yang terlibat secara langsung dalam rantaian turut diberikan insentif berbentuk latihan ataupun makmal, kemahiran dalam memantapkan lagi pengeluaran produk craft. Antaranya lah, pertama kita ada program pembangunan kemahiran community craft, PPKK, di mana pelaksanaan program-program kemahiran yang melibatkan penyertaan community craft pada masa ini giat dilaksanakan bermula September tahun 2020. Saya amat menghargai program seperti ini kerana mungkin orang tidak tahu kalau kita tidak kongsikan, dan mungkin ianya tidak bunyi, dia tidak menarik, tapi rest assured mereka yang telah mengikuti program ini telah berjaya untuk membantu diri mereka dari segi bencana ekonomi. Boleh membuat baju batik sendiri, boleh buat uniform untuk orang kampungnya, untuk batik mereka. So, kami telah pergi ke beberapa tempat dari situ saya tahu. Jadi program pembangunan kemahiran community craft di bawah inisiatif Penjana yang dilaksanakan merupakan usaha bagi membangun dan memperkasakan community craft yang melibatkan diri secara langsung dalam perusahaan craft untuk menjana pendapatan utama atau sampingan. Daripada bulan September tahun 2020 hingga 31 Ogos 2021, sebanyak 16 projek dan 21 aktiviti PPKK telah dilaksanakan di negeri Sarawak saja yang melibatkan seramai 344 orang community craft. Menerusi program ini, ia dapat membantu belia dan belia wanis, asnaf, golongan B40, ibu tunggal, masyarakat etnik, warga emas serta penganggur untuk melibatkan diri dalam perusahaan craft. Komuniti-komuniti di kawasan pedalaman di Sarawak turut menerima insentif seperti di kawasan saya lah, bukanlah tak kata orang bias sedikit, tapi memanglah kita nak berdakwah, kena berdakwah dengan orang kita juga. Jadi kawasan saya di Sadong Jaya, Kota Semerahan, di Semunjan, Gedung, saya pergi jauh juga, Pak Kelalan, Mukah, Limbang, Lawas, Belaga, Bau dan di Baram, di Miri. Semuanya telah kita terokai ya. Sebagai contohlah komuniti kumpulan wanita di kawasan Sadong Jaya, Semerahan yang sebelum ini menjalankan aktiviti jahitan produk pakaian. Kini telah meluaskan produk jahitan mereka kepada produk batik. Sebenarnya ini semuanya berlaku semasa MCO yang pertama dulu. Jadi apabila saya nampak orang pakai mask, jadi saya ada idea, saya minta orang untuk mengajar orang kawasan saya dulu untuk membuat mask. Kerana saya perhatikan kita akan memerlukan mask. Jadi mereka mula-mula kita bagi mereka kain untuk PPKK jahitan pelitup muka batik ini, kita bekalkan raw materials, bahan mentah itu. Tapi lama-lama mereka terpaksa membeli sendirilah bahan mentah seperti kain putih. Kain putih, lepas itu mereka diajar bagaimana untuk membuat batik. Dan dari batik itu mereka membuat mask ataupun pelitup muka batik yang dilaksanakan bersama komuniti kumpulan wanita di Sadong Jaya. Mereka telah mempelbagaikan pengeluaran produk jahitan dengan menghasilkan pelitup muka menggunakan fabrik batik yang dibekalkan oleh Kraftangan Malaysia. Saya berbangga nak nyatakan di sini, di mana saya rasa mereka di antara kumpulan yang pertama yang menghasilkan pelitup muka batik.
Jadi dengan terlaksananya PPKK pembuatan batik lock yang diadakan selepas itu, komuniti kumpulan wanita di Sadong Jaya kini mahir dalam penghasilan fabrik batik lock untuk dijadikan produk-produk lain selain pelitup muka seperti pakaian. Malah mereka telah membuat untuk 31 Disember untuk Sarawak masa menyambut hujung tahun, mereka lah buat baju batik uniform rasmi untuk jemputan-jemputan kita punya VIP, mereka yang terlibat malam tu, mereka membuat untuk mereka. Jadi bayangkan dengan dari kumpulan kecil dari Sadong Jaya, mereka dapat berusaha menjadi kira-kira usahawan lah. Begitu juga dengan komuniti kraft baru di Pak Kelalan, jauh tu Pak Kelalan di Lawas, dengan penganjuran program pembangunan kemahiran komuniti kraft cetakan Eco. Itu kita ambil daun daripada belakang rumah tau. Bersama penduduk kampung di kawasan tersebut, mereka yang pada asalnya tiada kemahiran dalam penghasilan fabrik cetakan Eco ini, kini mampu menghasilkan pelbagai produk seperti pakaian, selendang dan kain pasang untuk dipasarkan ke bandar-bandar terdekat seperti Lawas dan Miri. Kita juga ada program peratisan kemahiran community craft ataupun PPPK bagi memastikan golongan usahawan craft yang terjejas dengan dapat meningkatkan pengeluaran produk. Program pembangunan peratisan kemahiran community ataupun PPPK kini telah dan sedang giat dilaksanakan di seluruh negara. Pada tahun 2020, sebanyak 2 projek PPPK melibatkan 9 penyertaan dilaksanakan di Sarawak. Manakala bagi tahun 2021 bermula pada bulan Ogos, sebanyak 17 projek di bawah program ini kini sedang dan dilaksanakan melibatkan 17 orang usahawan kraft dengan bilangan penyertaan selama 47 orang perastis ataupun pelatih dari bidang tekstil, hasil rimba, hasil tanah, hasil logam dan aneka kraft. Program ini juga dijalankan selama 6 bulan bagi membantu usahawan kraft mendapatkan tenaga kerja dan memastikan perusahaan yang dijalankan dapat diusahakan secara berterusan dan lebih berdaya saing. Hasil produk yang dikeluarkan menerusi kedua-dua inisiatif ini sudah pastinya akan dipasarkan melalui platform pemasaran digital iaitu MyCraft Shop dan eCraft Bazaar. Seterusnya kita ada juga kampus Satellite Institute Kraft Negara Sarawak. Jadi Kraft Tangan Malaysia juga turut menawarkan peluang peningkatan kemahiran kepada belia secara formal melalui Institut Kraft Negara ataupun IKN bagi program pengajian peringkat sijil dan diploma yang diterima oleh Malaysian Qualifications Agency ataupun MQA. Program pengajian ini juga diperluaskan dengan menawarkan program sijil kemahiran Malaysia ataupun SKM melalui kerjasama Jabatan Pembangunan Kemahiran ataupun JPK. Program ini mampu meningkatkan peluang perbelanjaan kepada belia-belia di luar negara dengan wujud kampus Satelit Institut Kraft Negara di Sabah dan Sarawak. Kraft Tangan Malaysia dilihat terus aktif untuk memperluaskan industri ini melalui pembangunan modal insan untuk menarik golongan belia turut serta dalam penghasilan produk kraft. Jadi pewujudan kampus Satelit Institut Kraft Negara di Sarawak memberi peluang kepada belia-belia yang berkelayakan untuk mengikuti program sijil kemahiran Malaysia. Bila saya menyebutkan yang kelayakan itu tadi, dia tak kira ada lelaki dan perempuan ya. Mereka yang pergi berkursus ini. Jadi di Sarawak terdapat kampus satelit yang menawarkan program pengajian sijil kemahiran Malaysia khusus untuk SKM penyelia songket
penyalis konkret ini tahap 1 hingga 3 di Kuching dan SKM penyelia tenunan puak di Temenggung. Program SKM yang ditawarkan ini adalah pengajian penuh selama 2 tahun. Program pengajian yang dijalankan selama 2 tahun ini akan disertai oleh 5 orang pelajar dengan pelbagai kemudahan diberikan seperti kemudahan asrama, alatan dan bahan pengkel, allowance sara hidup bulanan, makan dan minum serta insuran perlindungan pelajar. Bayangkan kerajaan juga bayar allowance untuk makan, untuk sara hidup mereka. Dan seterusnya kita ada aktiviti pembangunan produk baru bagi memastikan produk yang dihasilkan oleh komuniti dalam usahawan kraft dapat dikomersialkan mengikut kehendak pasaran. Kraft Tangan Malaysia juga menitik beratkan aspek pembangunan produk. Jadi Wan, kita ada rekaan produk kraft baru mengikut trend dan cita rasa terkini dibangunkan bersama-sama usahawan dengan mengadakan makmal reka bentuk dengan melibatkan pereka-pereka tempatan dan juga pereka dari Kraft Tangan Malaysia. Kita dari masa ke semasa kita kata orang bertambah baiklah, improving ya. Penggunaan bahan-bahan baru dalam perhasilan produk bagi mengatasi masalah kekurangan bahan terutamanya di Sarawak melalui aktiviti rekaan dan penyelidikan. Penggunaan baru-baru ini dilihat mampu untuk menjadi bahan alternatif kepada bahan sedia ada yang juga dapat dikomersialkan. Sebagai contoh, bagi mengatasi masalah kesukaran, untuk mendapatkan mentah lilin untuk menghasilkan batik, penggunaan bahan linut atau kanji dapat digunakan sebagai bahan alternatif penghalang wanita, penghalang warna. Pembangunan kajian penggunaan bahan linut ini linut, kita ada linut di kawasan Mukah ataupun di mana-mana kawasan di Sarawak ini, ianya dijalankan bersama komuniti dan usahawan kraft di Mukah yang kini sudah mula dikomersialkan tau. So itu saya nampak ada juga kita punya pegawai kraft sudah menggunakan teknik ini untuk Sarawak, malah membuatkan baju untuk secara untuk uniform korporat bagi mereka yang bekerja di Sarawak ini. Ada meminta mereka menggunakan teknologi ini. Jadi ia dah seperti yang saya nyatakan sudah dikomersialkan untuk pasaran tempatan. Jadi bahagian Mukah yang juga dikenali dengan sebagai pengeluar bahan kanji utama di Sarawak dilihat mampu mengatasi masalah kekurangan bahan lilin untuk menghasilkan batik yang sebelum ini dibeli dari pembekal di Semenanjung. Sekarang ini kita self-sustainable di Sarawak pada tahun 2020 hingga 2021. Sebanyak 265 rekaan produk baru telah dihasilkan dan dari jumlah tersebut sebanyak 155 rekaan telah dikomersialkan oleh 42 usahawan dari pelbagai bidang kraft seperti produk kraft hasil rimba, tekstil, hasil tanah, logam dan aneka kraft. Produk-produk baru ini juga telah dikomersialkan melalui platform digital Minecraft Shop dan Ikrah Bazaar. Panjang penerangan dia kan Wan, tapi itulah keadaan. Betul. Kita melihat perkembangannya di Sarawak ya. Betul, dan dengan harapan kita memang berada patut disebarkan melalui media contoh seperti TVS dan melalui Sejahtera Asia pada kali ini, dan saya harap benda ini memang dilihat sebagai satu keperluan lah
Yang Berhormat Datuk Seri. Dan yang pastinya ianya akan memberi kesan masa jangka masa yang panjang, yang pastinya produk kraft terutamanya di negeri Sarawak, sama ada di Batang Sadong kah, di Batang Lupa, di Sebuyo, di Mukah, di sini-sini aja ianya mampu menembusi pasaran global suatu hari nanti insya-Allah. Dan apakah harapan Yang Berhormat Datuk Seri terhadap Minecraft Shop tu untuk generasi yang akan datang ataupun in future lah, macam ni harapan Datuk Seri? Harapan saya tinggi menggunung setinggi Gunung Santubong. Di InsyaAllah. kesempatan ini saya ingin ucapkan penghargaan dan terima kasih kepada Kraftangan Malaysia di atas usaha yang berterusan dalam membangunkan industri kraft negara. Sokongan masyarakat terhadap inisiatif yang diwujudkan ini juga memperlihatkan satu sumbangan dan rasa kecintaan masyarakat kepada negara dalam bersama-sama membangunkan kembali ekonomi negara. Jadi kami di Motek dan Kraftangan Malaysia juga akan terus memperhebat dan memperkasa inisiatif pemasaran di pelbagai platform digital. Saya yakin platform Minecraft Shop ini akan mendapat sambutan yang amat menggalakkan oleh semua lapisan umur dan masyarakat, serta menjadi salah satu daripada 3 platform e-marketplace paling popular di Malaysia yang menjadi pilihan utama pengguna untuk membeli belah secara dalam talian. Sebagaimana yang saya maklumkan, usahawan kraft yang berada di kawasan pedalaman negeri Sarawak seperti di Baklalan, Baram, Belaga dan kawasan-kawasan pedalaman yang lain mempunyai produk-produk yang sangat berkualiti dihasilkan oleh komuniti kraft etnik. Produk kraft yang dihasilkan oleh masyarakat Penan di Belaga misalnya menggunakan bahan rotan yang cukup halus untuk dijadikan produk yang juga membawa penceritaan melalui motif-motif yang direka sendiri oleh penganyam-penganyam di kawasan tersebut. Produk-produk kraft seperti ini harus dipromosikan melalui platform digital agar masyarakat di luar mengenali dan seterusnya membeli produk ini. Bagi usahawan kraft di luar bandar yang tidak memiliki akaun media sosial ini, mereka akan dimuat naik ke dalam akaun media sosial Kraftangan Malaysia Cawangan Sarawak untuk dipasarkan. Saya juga berharap agar usahawan di luar bandar ini juga memanfaatkan sepenuhnya platform dalam talian ataupun online yang disediakan ini agar produk mereka dapat menembusi pasaran global. Ini menjadi harapan juga. Ini sekaligus membolehkan masyarakat dari seluruh pelosok dunia melihat dan membeli produk kraft luar bandar yang sudah tentunya unik dan membeli seni dan memiliki seni dan budaya yang tersendiri. Di Motek juga akan terus menyokong dan berusaha untuk mendapatkan bantuan daripada Kementerian Keuangan ataupun MOF agar memberikan sokongan dan kelulusan khas kepada semua kementerian, jabatan dan agensi kerajaan untuk membuat pembelian produk cenderamata secara e-perolehan menerusi Minecraft Shop. Ini termasuklah juga bagi urusan penyelenggaraan dan penambahbaikan platform ini. Di sini saya juga menyeru seluruh rakyat Malaysia khususnya di Sarawak dan penonton di rancangan Sejahtera Asia agar dapat bersama-sama melayari dan membeli belah berbagai produk kraft tempatan di Minecraft Shop. Membeli belah dalam talian ini mampu menjadi satu keperluan secara terus di masa hadapan dengan adanya platform Minecraft Shop dan kemudahan yang disediakan, industri ini dapat terus berkembang dengan hasil produk kraft yang kreatif, berkualiti dan baharu selain dari dapat membantu menjana pendapatan usahawan kraft selari dengan hala tuju Kraftangan Malaysia iaitu kraft memperkasa sosioekonomi rakyat. Saya sekali lagi berterima kasih kepada anggota kerja Kraftangan
Malaysia kerana sentiasa bersama dengan gigih menunjukkan komitmen yang tinggi untuk memastikan industri kraft ini mekar dan kekal relevan. Marilah kita bersama-sama membantu usahawan kraft bukan saja dengan membeli produk yang dihasilkan, malah membantu mempromosikan produk ini dengan membudayakan penggunaan produk kraft tempatan dalam kehidupan. Sama-samalah kita menyaksikan produk kita dipasarkan di luar negara. Terima kasih. Ya, betul. Ya, Muhammad Datuk Seri, dan semoga semuanya, terutamanya rakyat Sarawak dan seluruh rakyat Malaysia menggunakan platform yang sedia ada ini, iaitu MyCraft Shop, untuk membeli belah produk kraft tangan secara dalam talian, dan yang pastinya akan membantu orang kita. Mungkin kita asyik nolong orang kita, siapa lagi nak nolong orang kita? Ya, Datuk Seri. Okey, terima kasih Datuk Seri kerana sudi bersama kami di Sejahtera Asia, walaupun masa sangat jealous dengan kita berloya pada pagi itu, tetapi apakan daya, Sejahtera Asia terpaksa mengundur diri, dan tidak lain tidak bukan berbanyak-banyak terima kasihlah daripada kami Sejahtera Asia dan TVS kepada Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Sukri, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, atas perkongsian yang sangat panjang lebar dan juga bermanfaat ini. Dan kita doakan agar MyCraft Shop tu akan setanding dengan aplikasi belian atas talian yang kita tahu sebelum ini. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Datuk Seri, semoga kita berjumpa lagi insyaAllah.